Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita teruskan PDPR kita pada hari ini dengan reka bentuk teknologi. Okey. Imbas kembali. Okey, kita flashback. Kita imbas kembali tengok semula pada minggu lepas, ya. Jadi pada minggu lepas keadaan agak kelang kabut, ya. Boleh saya katakan kelang kabut, di mana berlakunya beberapa salah faham antara murid dan ibu bapa lah, ya. Di mana mereka ingatkan dah kena buat dah. Okey, dah kena buat apa tugasan yang nak dibuat dan sebagainya. Jadi ada yang kata yang ni kena buat ke, yang ni macam mana dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau menonton video saya pada minggu lepas, saya dah nyatakan dengan jelas, ya. Yang buat pada minggu lepas tu ialah adalah pengiraan kos, ya. Pengiraan kos. Untuk lakaran kita dah buat, ya, sebelum cuti hari tu, iaitu semasa PDPR selepas hari raya 10 hari. PDPR 10 hari itu kita cuma ada satu kelas sahaja, kerana pada Rabu minggu kedua tu selepas raya kita bercuti untuk hari Wesak, ya. Jadi tak ada. Jadi sekali je PDPR 10 hari itu kita cuma sekali sahaja RBT, ya. Selepas itu kita bercuti selama 2 minggu untuk cuti pertengahan tahun, okey. Dan disambung semula dengan PDPR, okey. Untuk kali ini selama 25 hari. Okey. Jadi itu yang saya harapkan ialah untuk murid mendengar betul penjelasan saya. Macam mana saya cakap kat kelas, macam itulah saya cakap dalam video ini. Ya, jadi ambil perhatian, ya. Tengok sampai habis, dengar betul-betul, ya. Kalau tak dengar, ya, boleh kuatkan volume ataupun bertanya saya, ya. Okey, apa yang berlaku ialah kelang kabut lah. Orang ni buat dah, yang ni orang ni kata bahan tak ada dan sebagainya. Okey. Jadi minta tolong untuk mendengar betul-betul arahan yang diberikan, ya. Dengar betul-betul, baca betul-betul. Okey. Saya bukan terus buat siapkan projek. Tak. Ya. Arahannya diberikan berperingkat. Okey. Buat lakaran, kemudian buat penilaian, kemudian buat pengiraan kos, ya. Pada minggu lepas kita buat pengiraan kos, ya. Dan seperti yang saya catatkan dalam modul, ya, yang saya berikan, tuliskan, ya, kos. Walaupun kamu guna barang tu daripada rumah ataupun barang tu barang kita semula, tulis sahaja, ya. Kenapa? Okey. Ada sebabnya. Nanti saya akan terangkan. Okey. Jadi tugasan minggu lepas melibatkan pengiraan kos. Walau bagaimanapun, ya, mungkin sikap proaktif ataupun sikap murid yang suka melakukan, ya, aktiviti ataupun membuat projek, ya. Jadi ada yang telah siap, ya, projeknya. Okey, itu tak apa. Jadi pada minggu-minggu ni mungkin dia relax lah. Orang dia dah siap kan. Jadi mungkin dia akan buat fasa yang lain lah untuk perkemaskan lagi. Okey. Tapi yang dah siap tak apa, tahniah, teruskan. Bukanlah siap tu boleh buat cincai, tak boleh. Sebabnya dia akan dinilai. Okey, tugasan minggu lepas melibatkan pengiraan kos. Kos perlu ditulis dan disenaraikan. Ya. Walaupun menggunakan bahan yang murah ataupun awak ambil di rumah, tulis juga. Senaraikan juga. Tak ada kos pun kosong, tulis je RM kosong. Ya. Ataupun barang kita semula. Kenapa? Sebab sebahagian daripada prosedur. Prosedur dia. Okey. Jadi kita nak
membuat projek ini, ya, projek pendedahan ini RBT, ya, di mana kamu sebagai murid, ya, berfikiran sebagai pencipta dan juga menjalankan ataupun berfikiran sebagai entrepreneur, usahawan, ya, sebagai elemen keusahawanan tu. Okey. Jadi bila kita membuat kertas kerja dan sebagainya, mesti kita buat pengiraan kos, ya. Untuk makluman ibu bapa, RBT ni dia dari sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah, ya. Jadi prosedur ataupun step-step ini akan berulang-ulang-ulang. Cuma dia bila masuk ke sekolah menengah dia lebih terperinci lah, sesuai dengan tahap dia, mungkin kena buat kertas kerja dan sebagainya. Jadi inilah langkah-langkahnya. Saya bagi hari itu adalah langkah-langkahnya seperti mana dalam buku teks, okey. Jadi bahagian prosedur. Jadi prosedur kita kena buat, kita senaraikan. Ada ke bahan tu, tak ada, tulis kan, okey. Supaya apa? Supaya nampak, ya. Kamu nampak dan kamu tahu, ya, cara kerja untuk mengira modal dan untung. Sebagainya lah nanti kalau kamu sebagai usahawan kita nampak, ya. Jadi ini adalah aplikasi teknologi kita mereka, ya, kita menjana idea mereka dan menghasilkan. Okey, aplikasi kita dah menghasilkan. Okey, jadi nanti kita akan bila dah buat semua itu, kita akan nilai lah, berbaloi ke nak jual berapa dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkahnya. Okey, berapa orang murid telah menyiapkan projek mereka? Tahniah. Jadi tahniah diucapkan kepada murid-murid yang telah berjaya menghasilkan, ya, projek mereka. Ada yang dah hantar, tapi cikgu tak sempat nak masukkan dalam komputer cikgu ni, ya. Tapi gambar-gambarnya ada dalam telefon saya, risau kamu hantar tu ada. Okey. Jadi pastikan, ya, projek yang kamu hasilkan dalam keadaan yang terbaik, ya, dalam keadaan yang terbaik, okey, bagi dipersembahkan dan diberi markah, ya. Jadi seperti yang saya beritahu awal tadi bahawa projek ini sebahagian daripada pembelajaran kamu, ya. Okey. Kalau kita buat di sekolah, kita buat juga, ya, langkah yang sama, di sekolah mungkinlah persembahan ataupun macam yang kita buat pada awal persekolahan hari tu, di mana kamu buat model kereta, kamu datang ke depan, bentangkan, okey, ni kereta saya, ini pintu, ya. Ada yang bentuk kereta, ada yang tak bentuk kereta, kerana buat dengan cincai, kan. Buat cincai je, ya, tanpa membuat dengan kemas, okey. Jadi kali ni kamu buat dengan lebih kemas, dengan lebih baik, okey, sebab kamu persembahkan melalui video pula, kamu persembahkan, rekod sekejap, contohnya, okey, ni produk saya, ada sekian-sekian harganya, boleh dijual harganya sekian, ada produk contohnya macam ni, okey, dibuat daripada apa, ya, ini apa fungsi dia, ni apa, jadi kamu akan terangkan, ya, kamu akan buat dan diberi markah, kalau buat dalam kelas mudah je lah, datang depan, jadi untuk persembahan tu mungkin kita buat cara video ataupun tengoklah akan difikirkan, cara mana yang mudah, nak suruh kamu buat iklan ke lukis ke pula susah lah pula, kan. Mungkin video lah persembahan yang lebih mudah, kamu cakap je, nak suruh kamu buat apa, iklan tau, nak syuting iklan pula, nak terangkan ini, jadi susah, kan. Buat datang, duduk depan kamera, ceritakan tentang
kamu punya produk. Okey. PDPR hari ini, apa yang kita nak belajar? Kamu nak belajar pada hari ini, di mana tema kita pengenalan teknologi. Laju gitu ni. Laju. Sikit kemahang, laju betul. Saya ajar. Laju sangat speed dia ni. Okey, tapi tak apalah. Laju pun. Ada masa kita masuk ke topik yang lain yang berkaitan yang sesuai untuk dibuat. Okey. Aplikasi, tajuk dia aplikasi teknologi. Kamu menggunakan teknologi seperti yang kita pelajari hari itu, teknologi moden ataupun teknologi lama. Contohnya dalam highlight ataupun tumpuan bagi tajuk ini ialah teknologi yang ini, iaitu pen 3D. Pen 3D. Pen 3D ni dia adalah teknologi baru. Dulu tak ada ni. Dulu tak ada. Okay? Dulu kalau buat model ke apa, guna plasticine, tanah liat, ataupun guna Lego dan sebagainya. Tapi yang ini nama dia pen 3D, adalah highlight lah, ataupun teknologi yang diperkenalkan dalam buku teks RBT tahun 4 tahun ni. Tahun lepas. Mulai tahun lepas lah. Jadi diperkenalkan teknologi ini, kita boleh buat bentuk sebenarnya. Okay. Dia boleh mencairkan, ada plastiknya, masukkan dia punya dakwat dia tu. Masukkan yang ini. Ini dia punya ni. Masukkan ke atas ni. Kemudian panaskan. Jadi bila dia tu, yang ini cair, dia ada pemanas dalam ni. Bila dia cair yang kat bawah ni, dia keluar tu, kita pun boleh membentuk lah, membuat bentuk. Okey. Okey. Tapi keadaan yang menyebabkan kita tidak boleh lah, tidak boleh untuk melaksanakan ataupun pakai teknologi moden, 3D, pen 3D ni. Jadi kita gunakan teknologi yang berada di rumah kamu, teknologi yang lama, tapi masih boleh digunakan. Gunting, gam, itu teknologi lah. Okey, mungkin kamu gunakan benda-benda lain, okey, gunting, gam, pisau dan sebagainya. Jadi yang penting adalah dihasilkan produk. Dihasilkan produk. Teknologi yang dipilih tu yang moden ataupun tak moden, tu perkara yang lain. Okey. Jadi yang hari ni kita nak tengok bagaimana penghasilan reka bentuk produk, iaitu produk yang nak dibuat menggunakan pen 3D yang telah saya beli, warna pun sama. Okey. Jadi bahan yang diperlukan ialah adalah ni gelung ni sebagai dia punya dakwat dia. Gelung ni sebagai dakwat dia. Gelung ni adalah gelung plastik. Jadi bila ada pemanas dia, dimasukkan ke dalam ni, pemanas dia akan mencairkan dan kita boleh bentuk, membuat bentuk. Jadi saya rasa saya tunjuk sajalah, tunjuk untuk kita buat untuk pengetahuan kamu lah bagaimana. Jadi dia membentuk mengikut acuan. Dia gunakan pensel yang besar tu. Dia gunakan batang pensel yang besar tu untuk membentuk silinder bagi badan kapal terbang. Lepas tu dah siap dah, jadi kemudian dia lukis pula atas kertas, buat acuan
untuk sayap kapal terbang. Kemudian siap. Okey. Saya katakan bahawa yang ini nampak je senang, tetapi susah. Saya dah mencuba dah beberapa kali, tak berjaya lagi. Bukanlah sesenang yang dikatakanlah. Kita tengok, oh macam senangnya. Gerak jadi betul. Tak. Susah juga. Kita kena kawal dakwat dia tu. Okay, terlalu laju bang, keluar. Banyak sangat kan. Okay, yang ni yang buat ni mungkin dia dah biasa lah. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Untuk tugasan kamu, kamu duduk di rumah dan lengkapkan ataupun siapkan projek kamu. Kalau kamu nak buat tabung, buatlah tabung, lengkapkan. Gunakan masa yang ini. Okay, untuk siapkan, perkemaskan, cantikkan. Okay, kalau buat layang-layang, buat cantik-cantik. Dan pastikan layang kamu jangan rosak. Okay. Okay, kalau boleh terbang. Okay, jadi gunakan masa minggu ini dan minggu depan dan seterusnya untuk buat projek kamu di rumah. Okay, sekian sahaja. Terima kasih.